بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. Muttafaqun alaih. Maknanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seorang lelaki secara berjemaah lebih ke atas sembahyangnya, yakni seorang diri, di pasarnya dan di rumahnya 20 lebih darjat. Dan yang demikian itu, bahawa sesungguhnya seseorang mereka apabila dia berwuduk, dia mengelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, tidak berkehendak melainkan sembahyang, tidak mengeluarkannya melainkan sembahyang, tiadalah ia melangkah akan satu langkah melainkan diangkat baginya dengannya satu darjat, dihapus daripadanya dengannya akan satu kesalahan, sehingga dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia masuk ke dalam masjid, adalah dikira mendapat pahala sembahyang selama mana sembahyang menghalangnya, dan para malaikat mengucap selawat ke atas seseorang kamu selama mana dia berada di tempatnya yang ia sembahyang padanya. Mereka berkata: Ya Allah, ya Tuhan, rahmatilahnya. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah baginya, ampunlah baginya. Ya Allah, ya Tuhan, terimalah taubatnya, selama mana ia tidak menyakiti padanya, selama mana dia tidak berhadas padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran daripada hadis ini sangat banyak. Di antaranya ialah kelebihan sembahyang berjemaah. Disebut di sini sembahyang seorang lelaki secara berjemaah melebihi ke atas sembahyangnya seorang diri di pasarnya dan di rumahnya 20 lebih darjat. Disebut dalam hadis yang lain sehingga 25 atau 26 atau 27 darjat. Berbagai-bagai riwayat sehingga 27 darjat. Orang yang sembahyang berjemaah di masjid mendapat 27 darjat. Darjat ini ialah martabah wa manzilah, satu kedudukan dalam syurga. Setiap kali dia pergi ke masjid sembahyang berjemaah, mendapat kelebihan 27 darjat. Disebut di sini sembahyang seorang lelaki, menunjukkan bahawa pada asalnya ialah orang lelaki. Orang perempuan
afdal mereka sembahyang di rumah. Asalnya begitu, awak puas sembahyang di rumah kerana mengelak daripada fitnah. Hadis Nabi SAW menyebut khairu masajidin nisa buyutuhunna, sebaik-baik masjid perempuan ialah rumah mereka. Rumah mereka itulah masjid. Seboleh-bolehnya dalam rumah tu buat tempat, buat tempat khas untuk dia sembahyang sebagai masjid dia. Walau bagaimanapun, jika sekiranya di sana ada maslahah ilmu, di mana dia mari masjid kerana nak menuntut ilmu, dia mari masjid kerana nak mendapatkan pahala sembahyang di masjid secara berjemaah, maka dibolehkan. Dibolehkan dengan syarat, mestilah dia kena jaga adab. Di antaranya, dia kena meninggalkan perhiasan ketika nak pergi masjid. Kena pakai pakaian biasa, jangan berhias macam nak pergi bandar. Kena pakai pakaian yang tidak boleh menimbulkan fitnah dan syahwat, dan mendapat izin suami. Tidak boleh pergi masjid pakai pakaian yang berwarna-warni yang menarik perhatian orang, ataupun memakai bauan yang kuat sehingga orang rasa syok, rasa nak tengok. Tidak boleh, dan mestilah dengan izin suami. Barulah dia dapat, dia dibolehkan pergi sembahyang berjemaah di masjid. Sembahyang berjemaah lebih ke atas sembahyang di pasar, menunjukkan bahawa dibolehkan sembahyang di pasar. Orang nak sembahyang di pasar boleh, walaupun sembahyang di pasar ni makruh hukumnya. Makruh kerana di pasar ni biasanya tempat orang bergaduh, tempat pergaulan bebas, tempat banyak maksiat, bermacam-macam berlaku, orang sibuk. Dan kalau sembahyang pun kurang khusyuk. Memang disebut sebaik-baik tempat ialah masjid, seburuk-buruk tempat ialah pasar. Nak sembahyang di pasar boleh, tapi makruh. Makruh kerana berbagai-bagai perkara yang boleh mengganggukan kita dalam sembahyang. Kalau mengikut sunnah Nabi SAW, orang yang nak masuk pasar ni ada zikir dia. Ramai orang tak tahu dalam perkara ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man dakhala su faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah, wa maha anhu alfi sayyi'ah, wa rafa'a lahu alfi darajah. Riwayat Imam Tirmizi, hadis ni hadis hasan. Maknanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar, barang siapa yang nak masuk pasar, dia kata, di mana ada zikir nak masuk pasar. Kerana pasar ni berbagai-bagai tempat boleh berlaku, berbagai-bagai benda yang boleh berlaku dalam pasar ni. Nabi berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata zikir itu, kelebihannya ialah Allah Ta'ala menulis baginya 1000 kebaikan, maknanya sejuta kebaikan, dan menghapus daripadanya 1,000,000 kejahatan, dan mengangkat baginya 1,000,000 darjat. Besar kelebihan walaupun masuk pasar. Ramai kita tak tahu benda ni, mulai amal perkara ni, mendapat kelebihan. Jangan ada niat yang lain masuk pasar. Niat nak menunaikan hajat, keperluan diri kita, keluarga kita dan lain-lain. Di mana boleh kita sembahyang di pasar walaupun hukumnya makruh. Sembahyang berjemaah lebih ke atas sembahyang seseorang di pasar di rumahnya sebanyak 20 lebih darjat. Yang demikian itu mestilah seseorang itu bermula wuduk di rumahnya, di mana lebih afdal kita berwuduk di rumah daripada berwuduk di masjid. Kerana berdasarkan kepada hadis ini, Nabi menyebut seorang itu berwuduk
fa ahsanal wudu, sehingga dia mengelokkan wudu. Apa makna fa ahsanal wudu? Mengelokkan wudu. Dia berwudu dengan cara yang sempurna, rata molek, menepati rukun dan memenuhi sunat dan adab-adabnya. Dia comel molek berwudu. Start berwudu itu, kalau seseorang itu berwudu dah apa comel dah, maka kurang, sehingga membawa kepada semayang fardunya jadi kurang khusyuk. Mesti daripada wudu, dan wudu daripada rumah itu lebih afdalnya, kerana perjalanan kita dikira dah. Perjalanan kita ke masjid dikira, ditulis oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia datang ke masjid, dia tidak berkehendak melainkan semayang, tiada kehendak yang lain, tak ada hajat yang lain melainkan semayang, dan tidak mengeluarkannya melainkan semayang, tak ada hajat lain, tak ada benda-benda yang mendorong dia keluar tu melainkan nak semayang. Lain nak pergi jumpa anak sikit, nak pergi jumpa seorang ni, lepas tu dengar orang pergi semayang. Lain, tidak mengeluarkan dia melainkan semayang, semata-mata semayang, panah ke apa ke semayang. Kemudian tiadalah ia melangkah satu langkah melainkan diangkat baginya dengan satu langkah itu satu darjat. Tiap langkah diangkat satu darjat. Kemudian dihapus satu dosa, satu kesalahan setiap langkah dia tu. Menunjukkan bahawa bermula daripada rumah. Kalau dia masjid tak ada langkah lah. Menunjukkan bahawa jalan lebih baik daripada kenderaan. Jalan lebih baik daripada kenderaan. Ini sabit dalam hadis-hadis yang lain yang banyak. Jalan lebih baik daripada kenderaan. Walau bagaimanapun dikira oleh Allah Ta'ala, walaupun berkenderaan sekalipun. Jadi setiap langkah diangkat satu darjat dan dihapus satu kesalahan. Yang dimaksudkan di sini ialah dosa kecil. Dihapus dosa di sini dosa kecil, di mana dosa kecil ini dihapus oleh Allah Ta'ala dengan istighfar kita, dengan amalan baik yang kita buat. Amalan baik yang kita buat dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Adapun dosa besar tidak dihapus oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala mengikut syarat-syarat taubat. Sebagaimana Imam Nawawi menyebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarat-syarat taubat ialah ada 4. Yang pertama, dia kena tinggal dosa besar yang dia buat. Dosa besar yang dia buat seperti zina, minum arak, mengumpat, curi, durhaka ke mak ayah, kena tinggal dulu perbuatan dosa besar itu. Yang kedua, dia kena menyesal di atas perbuatan itu, kena menyesal. Jahat aku ni, zalim aku ni, kena menyesal. Yang ketiga, dia kena berazam tidak mahu kembali dosa besar itu, tambah buat dah. Kena berazam, tekad yang kuat. Yang keempat, jika sekiranya berkait dengan anak Adam, kalau dia mencuri benda orang, dia kena pulang balik. Kalau dia mengumpat, dia kena minta maaf, dan seterusnya berkait dengan anak Adam. Mestilah kena tunai 4 syarat ini, kata ulama. Kalau tak cukup, maka tidak sah taubat seseorang itu. Sebagaimana ulama menyebut dalam kitab. Kemudian apabila dia masuk masjid, maka dia dikira mendapat pahala sembahyang. Dikira mendapat pahala sembahyang kerana sembahyang menyekatnya, sembahyang menyekat dia. Sebagaimana orang tu dia masuk sembahyang maghrib, dia duduk dalam masjid, dia tak balik kerana ada lagi sembahyang isyak, dia tunggu, maka dia mendapat pahala sembahyang. Ada syarat-syarat dia, ada adab-adab dia. Dan apabila dia duduk dalam masjid itu, malaikat senantiasa berselawat ke atasnya. Selawat daripada malaikat ialah doa. Selawat daripada Allah ialah rahmat. Daripada malaikat doa, malaikat berselawat ke atas seseorang itu selama mana dia berada dalam tempat dia semayang, hidup dalam masjid. Malaikat selawat, malaikat berdoa. Apa doa para malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma qillahu, Allahumma tub alaih. Malaikat berdoa, ya Allah, rahmatilahnya,
Ampunilahnya dan terimalah taubatnya. Para malaikat sebagaimana yang kita tahu, dia adalah makhluk Allah yang suci. Sudah tentu doa dia diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Maka seseorang itu duduk dalam masjid, dia jaga adab, para malaikat doa kepadanya. Selama mana, dengan syarat, selama mana dia tidak menyakiti semasa duduk dalam masjid, tidak menyakiti orang, dan selama mana dia tidak berhadas. Menyakiti orang, berbagai-bagai cara menyakiti orang, dengan tangan, dengan lidah, kata orang, buat bising. Selama mana dia tidak menyakiti orang. Kalau buat bising tidak boleh. Ataupun menyakiti orang dalam masjid, ini termasuk dalam adab masjid. Dia nak pergi masjid, dia makan bawang putih, ataupun bawang merah, bawang besar, ataupun benda-benda yang berbau sehingga menyakiti orang dalam masjid, maka tidak mendapat kelebihan ini. Mestilah kena jaga. Nabi SAW bersabda, man akala thuman falyatazilanna aw qala falyatazil masjidana wal yaqud fi baitih. Barang siapa yang makan bawang putih kemudian dikiaskan dengan benda-benda yang berbau yang menyakiti, maka hendaklah dia menjauhi. Ataupun Nabi bersabda, hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Maknanya orang yang makan benda yang berbau kena duduk rumah, tak boleh mari masjid. Itu termasuk dalam keuzuran. Maka rugilah kita. Mestilah kita menghilangkan baulah masuk dalam masjid. Kena buah gigi banyak-banyak, kena bersugi, dan dia hilang baulah masuk masjid. Tidak boleh makan ikut dah sekali, pakai masuk, tidak boleh. Dan ulama mengatakan termasuklah perkara yang menyakit itu bau rokok. Bau rokok. Ulama-ulama Azhar tulis dalam kitab-kitab dia. Syekh Muhammad Bakar Ismail, Syekh Taharayang, ulama-ulama menulis dalam kitab dia, termasuklah rokok. Dia kias benda yang berbau. Tidak boleh. Orang yang nak masuk masjid, dia kena buruh gigi dulu, kena buat bekal buruh gigi mari sini, sebagaimana orang bekal kayu sugi, barulah boleh masuk masjid. Kalau dia dah buat begitu, jangan masuk, duduk di rumah lebih baik. Orang kita benda ni pandang ringan, buat lebih kurang je. Selakah nak lakah masuk masjid, dah lagi 2 kali sedut. Tidak boleh. Masjid ni rumah Allah. Rumah kawan kita, rumah orang yang rumah besar-besar, tak boleh kita segang nak buat begitu. Ini rumah Allah, tidak boleh. Mestilah kita kena beruh gigi sungguh-sungguh, barulah masuk. Orang yang di mana orang yang duduk sebelah kepada orang yang isap rokok ni, dia tahulah. Setiap kali duduk sebelah, kamai sedut ni, sedut nafas, kerana menyakiti, mengganggu. Syekh Taharayang kata, orang yang isap rokok ni apabila sujud sehingga lekat bau di sejadah, di kapet, kuatnya bau, maka mestilah kena hilangkan barulah boleh masuk. Tak boleh buat lebih-lebih kurang itu. Nabi SAW bersabda, man akalahuma fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan keduanya, yakni bawang putih dan bawang merah, masuklah bawang besar dan yang lain-lain, maka jangan ia menghampiri masjid kami. Jangan menghampiri, hampir pun tak boleh dah. Apatah lagi masuk. Kerana masjid rumah Allah, dalam masjid berbagai-bagai makhluk Allah yang mulia. Di antara perkara yang menyakiti lagi ialah bau badan, bau tubuh kita. Mestilah kena bersih tubuh badan kita, bersih pakaian, kerana kita masuk dalam rumah Allah. Ramai orang dalam rumah Allah. Di antara bau badan itu bau ketiak. Bau ketiak ramai di kalangan kita, luar lebih kurang dia. Nabi SAW apabila dia berdoa, para sahabat melihat putih di ketiaknya, kerana Nabi sentiasa cabut ketiak adalah sunanul fitrah, termasuk sunat fitrah, sunat semula jadi. Manusia
semula jadinya begitu. Ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Cabut bulu ketiak, halqul anah, cukur bulu ari-ari, kerak kuku, bersugi dan lain-lain. Banyak selalu kita. Ada ulama menyebut sampai 10 berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Kena cabut bulu ketiak, natful irti, cabut. Nabi akak putih ketiak. Kalau kita lagi mana? Akak jela. Mesti kena cabut. Walaupun benda ni nampak ni orang rendah je buat gini. Nabi buat, para anbiya buat. Malu kita. Mesti kita kena buat. Walaupun benda ni benda kecil, ia merupakan sunnah Nabi SAW. Nabi sentiasa jaga. Kena cabut. Natful itu mana cabut, bukan cukur. Mereka seseorang itu dia sakit. Kalau dia sakit, barulah dia cukur. Sebagaimana diriwayatkan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, di mana dia sakit nak cabut. Dia sakit nak cabut. Disebut, Imam Syafi'i sebut, alimtu anna sunnata an-natfu walakin la aqdiru 'ala al-waj'. Imam Syafi'i kata, aku tahu sunnahnya ialah cabut bulu ketiak ni, tetapi aku tak tahan sakit. Imam Syafi'i kata, kalau seorang tu tak tahan sakit, barulah dia cukur. Kukur mana pun kena buang. Kerana disebut dalam kitab, bau yang busuk itu mengiringi tumbuh bulu ketiak. Kau panjang, kau banyak bau. Kau banyak, kau mana? Kena hilangkan bau. Dan sekarang ni banyak benda-benda yang boleh menghilangkan bau. Seorang itu apabila dia jaga adab-adab begini, barulah dia mendapat doa daripada malaikat yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia tidak berhadas selama mana dia berada dalam masjid. Kalau dia berhadas, batal wuduk, ketuk, maka tidak dapatlah kelebihan ini. Jadi sempena bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama usaha beramal apa yang disebut oleh Nabi SAW ini. Wallahu a'lam.